Assalamualaikum, what up guys, welcome back. For those yang baru sampai ke YouTube channel aku Fauzan Fauzi. Yang dah subscribe YouTube channel aku, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe tu, subscribe lah, tunggu apa lagi. So guys, hari ni aku nak kongsi dengan korang kisah yang terdapat di dalam Hikayat Merom Mahawangsa. Bukan yang filem tu, tapi the real Hikayat Merom Mahawangsa. Jadi Hikayat Merom Mahawangsa ni menceritakan tentang susur galur Merom Mahawangsa dan juga pengasas negeri Kedah, iaitu negeri yang terdapat di Malaysia ni. Jadi dalam Hikayat Merom Mahawangsa ni macam-macam cerita lah yang ada, dan di antaranya adalah kisah mengenai dua ekor burung gergasi yang ada pada zaman tu, iaitu burung jentayu dan juga burung garuda. So hari ni kita nak story pasal burung jentayu dan juga burung garuda. Jadi diceritakan di dalam Hikayat Merom Mahawangsa, pada masa tu terdapat ratusan jutaan burung dari pelbagai jenis dan juga warna. Dan burung-burung ni berpenghulukan dua ekor burung gergasi yang ada pada zaman tu, iaitu burung jentayu dan juga burung garuda. Dikatakan juga jentayu dan garuda ni bersaudara dan berkasih sayang antara satu sama lain. Dalam hikayat tu juga ada mengatakan yang dua ekor burung gergasi ni tugasnya adalah menerima amanah Allah, iaitu mengatur kehidupan burung-burung yang ada pada masa tu. Jadi walaupun jentayu dan garuda ni dikatakan bersaudara, berkasih sayang antara satu sama lain, tapi diorang ni ada sifat yang berbeza tau. Macam si jentayu ni, dia ni lebih merendah diri, tak sombong, dan dia juga ada sifat-sifat baik yang lain lah. Macam si garuda ni pula, dia ni panas baran, berbangga dengan kehebatan dan kesaktian yang dia ada, dan dia ni juga mementingkan kekayaan di dunia ni. Digambarkan juga rupa jentayu ni seperti ataupun seakan-akan dengan burung merak, dan burung garuda ni pula rupa dia seperti burung helang dan badan dia dikelilingi oleh api. Sebab jentayu dan garuda ni, dia orang ni bawa dua hawa yang berbeza tau. Macam jentayu dia bawa hawa sejuk, garuda pula dia bawa hawa panas. Alah, macam karakter dalam cerita Pokemon yang aku cerita kat korang sebelum ni lah, Articuno dan juga Moltres. And maybe dua watak tu pun inspired daripada cerita jentayu dengan garuda ni kan. Boleh jadi juga, siapa tahu kan. Baik, pada masa tu kerajaan manusia ni dia terbahagi kepada tiga kerajaan besar tau, iaitu kerajaan Rom, kerajaan Cina dan juga kerajaan Raja Nabi Sulaiman. Dalam Hikayat Merom Mahawangsa ni juga ada menceritakan tentang perbualan di antara garuda dan juga jentayu. So nak dijadikan cerita, satu hari ni masa jentayu dan garuda tengah lepak-lepak, borak-borak, si garuda ni dia ni seronok bercerita tentang diri dia, berbangga dengan kehebatan yang dia ada, kesaktian yang dia ada. Dan dia ni juga ada menyatakan dekat jentayu yang dia nak membolok segala kekayaan yang ada dekat dunia ni. Jadi bila jentayu dengar benda tu, dengar apa yang garuda cakap tu, jentayu jadi macam tak best lah, tak syok lah. So jentayu pun nasihat lah dekat garuda ni yang tugas diorang dekat atas muka bumi ni adalah menerima amanah Allah. Dan mereka juga adalah makhluk yang sentiasa ada kelemahan. Tapi si garuda ni tak semena-mena, dia macam koyak lepas dengar apa yang jentayu cakap tu. Dia tak boleh terima nasihat daripada jentayu tu, sampaikan dia sanggup ajak jentayu fight. Tapi si jentayu ni dia jenis yang tak nak timbulkan huru-hara, tak nak buat kecoh. So sebabkan tak nak kecoh, dia pun minta maaf lah. Dia pujuk lah dekat garuda, dia minta maaf dekat garuda atas apa yang dia cakap tadi tu. Tapi si garuda ni dia keras kepala, dia tak nak maafkan jentayu, sampaikan dia sanggup putuskan persaudaraan antara dia dan jentayu. So jentayu pun rasa kecewa lah, sedih lah dengan tindakan garuda tu. So dengan rasa berhati, rasa sedihnya, dia pun terbang lah tinggalkan garuda. Jadi dalam perjalanan jentayu tu, dia ada singgah di negeri Rom tau, untuk berehat. Masa dia tengah berehat tu, dia ada terjumpa satu buah ni, iaitu buah Megabayu. Dan dia nak makan lah buah tu. Tapi pada masa tu, dia tak tahu yang buah tu beracun. Elok je dia nak makan buah tu, datanglah sepupu Maharaja Rom pada masa tu, iaitu Merom Mahawangsa. So Merom lah yang menghalang jentayu dari makan buah beracun tu. Jadi sebagai tanda terima kasih jentayu kepada Merom Mahawangsa sebab dah selamatkan nyawa dia tadi, so jentayu pun ubahlah diri dia jadi sebilah anak panah sakti. Dan dia pesan dekat Merom Mahawangsa, dia kata, gunalah aku saat engkau dalam bahaya. Jadi selepas bertahun-tahun jentayu ni tinggalkan garuda, garuda ni sikit pun tak ada rasa rindu dekat sahabat lama dia tu. Sampailah satu hari ni keluar satu berita yang mana Maharaja Rom nak menyatukan putera dia dengan puteri Maharaja Cina. Dan berita tu pun sampai kepada Raja Nabi Sulaiman pada masa tu.
Jadi Nabi Sulaiman yang mendengar berita tu berasa heran dan dalam masa sama dia rasa kagum lah. Sebab macam mana Allah ni boleh mengatur jodoh dua orang manusia ni, sedangkan dua orang ni berada di negeri yang berbeza dan jarak dia sangatlah jauh. Jadi lepas Raja Nabi Sulaiman dengar berita tu, Nabi Sulaiman pun berkata yang benarlah ketentuan Allah, tiada siapa yang dapat menghalangnya. Tapi nak dijadikan cerita, Garuda terdengar apa yang Nabi Sulaiman cakap tadi tu. Dan dia pun pergi berjumpa dengan Nabi Sulaiman dan dia cakap dekat Nabi Sulaiman, dengan kekuatan dan kesaktian yang dia ada, dia mampu menghalang perkahwinan di antara putera Rom dan juga puteri Cina. Dan sekiranya dia gagal, dia sendiri yang akan kurung diri dia di dalam sebuah kawah gunung berapi. Nampak bongkak tak bongkaknya Garuda ni. Jadi lepas Nabi Sulaiman dengar apa yang Garuda cakap tu, Nabi Sulaiman pun pesanlah dekat Garuda. Jangan Garuda, kita ni makhluk Allah, sentiasa ada kelemahan. Jangan menyombong diri. Tapi si Garuda ni dia tak nak dengar nasihat dari Nabi Sulaiman tu. Garuda tetap dengan pendirian dia, dia tetap bertekad yang dia nak menghalang perkahwinan di antara putera Rom dan juga puteri Cina. Jadi Garuda pun terbanglah ke China untuk serang istana Maharaja China. Jadi masa tu ramailah bala tentera China ni terkorban akibat nak menghalang dari niat jahat Garuda ni. Jadi lepas Garuda berjaya melepasi pertahanan istana China, dia pun pergi mematahkan tingkat atas pagoda istana dan dia memasukkan puteri China bersama-sama dengan dua dayang dia dan pergi bawa terbang diorang ke Pulau Langkawi dan sorokkan puteri Cina ni di sebuah gua yang terdapat di Pulau Langkawi, iaitu Gua Cerita. Jadi pada masa tu Merom Mahawangsa ni telah ditugaskan untuk meneman putera Rom dan dia juga telah dilantik untuk mengetuai rombongan dari Rom. Dan pada masa rombongan yang diketuai oleh Merom Mahawangsa tadi telah memasuki Tanjung Harapan, ada seekor burung Raja Wali ni telah dah nampak rombongan yang diketuai oleh Merom Mahawangsa tadi, dan dia pergi report dekat Garuda dan dia bagi tahu dekat Garuda yang rombongan dari Rom ni akan dah sampai di Teluk Benggala. Jadi lepas Garuda dengar berita tu, Garuda terus pergi serang rombongan dari Rom ni, rombongan yang diketuai oleh Merom Mahawangsa ni, dan berlakulah pertempuran di antara rombongan dari Rom dan juga Garuda di Teluk Benggala. Pada masa tu Garuda dia menggunakan segala kesaktian yang dia ada untuk menumpaskan rombongan dari Rom tu. Habis 100 buah bahtera yang lengkap dengan bersenjata musnah akibat daripada kesaktian yang ada pada Garuda. Dalam hikayat ni juga ada menceritakan yang Garuda ni dia mengeluarkan api dari paruh dia, dan akibat daripada tindakan Garuda tu habis bahtera-bahtera dari Rom terbakar. Merom dengan orang-orang dia tu cuba try untuk melawan, tapi tak terlawan. Beratus-ratus anak panah yang dilepaskan, tapi satu pun tak lut. Dan sebab serangan-serangan dari Garuda itulah yang telah menyebabkan putera Rom ni jatuh ke laut dan hilang hanyut di lautan. Jadi disebabkan keadaan yang dah huru-hara, dah macam tak ada harapan, Merom Mahawangsa dia ambil keputusan untuk melepaskan anak panah sakti yang dia ada tu ke langit. So sebaik saja Merom melepaskan anak panah tu ke langit, anak panah tu terus berubah menjadi seekor burung gergasi, iaitu burung jentayu tadi, betul-betul kat depan Garuda. So Garuda pun apa lagi terkejut dia kan. Dan pada masa itulah berlakunya pertempuran hidup atau mati di antara jentayu dan juga Garuda. Jadi walaupun jentayu ni masih lagi rasa sedih sebab terpaksa melawan sahabat lama dia ni, dia tetap melawan bermati-matian sebab nak menghalang niat jahat Garuda tu. Jadi sepanjang perlawanan tu, jentayu dan Garuda ni menggunakan segala kesaktian yang diorang ada. Dan dikatakan masa diorang tengah lawan tu, langit ni berubah jadi gelap, halilintar sambung menyambung, ombak beralun setinggi 7 hasta, dan seluruh Nusantara gempa dengan api lahar naik membuak-buak akibat tekanan dari tenaga kesaktian yang dikeluarkan oleh jentayu dan Garuda ni. Jadi masa diorang tengah lawan tu, Garuda ni terkejut dengan kekuatan jentayu ni. Dia tak sangka jentayu yang selama ni nampak cool, tenang, rupa-rupanya kekuatan dia hampir sama level je dengan Garuda. Jadi ego Garuda ni dia macam tercalak sikit pada masa tu. Jadi dalam diorang tengah berlawan ni, jentayu ni nampak yang Garuda ni bersungguh-sungguh nak bunuh dia. So jentayu pun dengan sengaja dia buka ruang untuk biarkan Garuda tikam dia. Jadi akibat dari tikaman yang dilakukan oleh Garuda, maka jentayu pun kehilanganlah nyawa dia di tangan saudara dia sendiri.
Tapi sebelum jentayu menghembuskan nafas dia yang terakhir, dikatakan air mata jentayu telah menitis di laut dan disambut oleh tiram dan disimpan menjadi mutiara sebagai tanda kenangan dari jentayu. Dan dikatakan juga itulah orang kata asalnya mutiara, konon-kononnya lah. Jadi dikatakan yang jasad jentayu ni telah jatuh di Laut Khalzum, iaitu laut yang tiada tepian pantainya, dan di dasarnya lah si jentayu ni bersemadi. So Garuda yang pada masa tu apa lagi seronok lah dia kan, sebab dia berjaya mengalahkan jentayu ni. Habis heboh dia beritahu pasal kejayaan dia. Sampailah berita tu sampai ke Nabi Sulaiman pada masa tu. Tapi dalam masa yang sama, si Garuda ni dia tak tahu yang Nabi Sulaiman ada mendapat ilham yang putera Rom hanyut terdampar di Selat Melaka dan bertemu dengan puteri Cina di Pulau Langkawi. Dalam cerita-cerita legenda juga ada yang mengatakan yang putera Rom ni dia hanyut sampai ke Gua Cerita tau. Tempat di mana Garuda tadi tu sorokkan puteri Cina. Jadi selepas Nabi Sulaiman mendapat ilham pasal putera Rom tadi tu, Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin untuk membawa pagoda yang menyimpan puteri Cina tu dibawa ke istana baginda. So bila pintu pagoda tu dibuka, elok je putera Rom dengan puteri Cina tu keluar dan diorang pergi menghadap Nabi Sulaiman pada masa tu. Jadi Garuda yang tadi dia berbangga dengan kejayaan dia tu, terus dia rasa terkejut sebab dia tengok putera Rom ni masih selamat dan ada bersama-sama dengan puteri Cina pada masa tu. Dan pada masa itulah yang si Garuda ni dia tersedar yang dia ni telah gagal untuk menghalang perkahwinan di antara putera Rom dan juga puteri Cina. Jadi dengan rasa malu yang teramat sangat, Garuda ni pun terbang dan pergi menghumbangkan diri dia di dalam kawah gunung berapi, dan dikatakan kawah gunung berapi itu terletak di lautan Pasifik. So itulah kisah mengenai si jentayu dan Garuda yang terdapat di dalam Hikayat Merom Mahawangsa ni. Tapi kalau kita tengok balik filem Hikayat Merom Mahawangsa yang pernah dikeluarkan pada tahun 2011 dulu, situasi dia sama, dua empire besar yang nak menyatukan putera dan puteri diorang. Tapi pada masa dalam filem tu, putera Rom ni dia terjumpa Merom Mahawangsa di Goa. Dan pada masa itulah Merom Mahawangsa ni jadi pengiring rombongan dari Rom ni. Sebabnya kapal-kapal Rom dah musnah akibat dilanda ribut semasa berlayar. Cumanya Garuda yang digambarkan dalam filem tu adalah sekumpulan lanun yang menculik puteri Cina. Dan dalam filem tu juga ada tunjuk yang putera Rom ni ditikam dan jatuh ke dalam laut. Dah hanyut sampailah askar-askar dari Cina ni jumpa dan selamatkan putera Rom ni. Lepas tu diorang pun pergi jumpa dengan Merom Mahawangsa yang mana pada masa tu Merom Mahawangsa ni dah pun dilantik sebagai Raja Langkah Sukan yang pertama pada masa tu, dan diorang pun mulakanlah rancangan untuk selamatkan puteri Cina pada masa tu. Tapi kat dalam filem ni, kat mana jentayu? Jentayu dalam filem ni digambarkan sebagai nama kapal Merom Mahawangsa pada masa tu. So kalau korang nak tahu lebih, korang kena tengok filem ni kan. Kalau aku cerita lagi jadi panjang pula video ni. Ini pun aku rasa dah panjang lah ni. Tapi ada juga perdebatan yang mengatakan yang Garuda yang digambarkan dalam hikayat ni adalah sebuah angkatan tentera yang cuba menghalang dua empire besar ni dari bergabung. Wallahualam. Sebab tu tak kisahlah mana-mana hikayat atau cerita-cerita legenda, mitos dan sebagainya, sentiasa akan ada perdebatan dari segi jalan ceritanya, kisah sebenarnya ataupun timeline kisah tersebut. Sebab benda-benda ni berlaku jauh dari zaman kita tau. Dan kadang-kadang cerita-cerita tu digambarkan berlaku luar dari logik akal kita ni. Sebagai contoh, kisah jentayu dan Garuda ni lah. Pernah ke kita nampak ada burung gergasi sebiji depan mata kita? So kita pun macam, iya ke kan? Betul ke kan? Ada burung gergasi yang digambarkan tu kan? Macam entah ya ke tak tidak. Itu yang saya cakap. So akan sentiasa ada perdebatan pasal benda ni. Apa-apa pun segala cerita mitos, legenda maupun sejarah, ada pengajaran dan pedoman yang kita boleh ambil. Selebihnya Allah yang maha mengetahui. So guys, kalau korang suka video ni, don't forget to give a giant thumbs up. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, sila-silakan share. Dan jangan lupa tekan subscribe dan juga notification button supaya nanti korang boleh tahu kalau aku ada update video baru. So guys, see you guys in next video, InsyaAllah. Assalamualaikum. Adios.